alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Rumah Allah. Style sikit kan, begitu selalu orang cakap Masjid Surawan. Terima kasih kepada wakil Rumah Allah yang sudi jemput saya. Last kali betul-betul ceramah sebelum PKP, Mac 2020. 2 tahun dah ngam. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga ruang masa yang ada ni, insya-Allah saya cuba sedaya upaya menyantuni tajuk yang diberikan kepada saya, insya-Allah, insya-Allah. Seterusnya yang saya raikan, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, orang-orang lama yang ada dalam masjid surau yang mulia ini, ada salah silap dan kurang daripada saya, berikan teguran, berikan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin musliman, semoga semua dalam rumah Allah ini Allah ampunkan dosa kita. Amin. Allah sudi terima amalan kita. Amin. Allah sudi matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan Allah bagi peluang kita ziarah Baitullahil Haram, Mekah, Madinah lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Sebelum mula, ada satu soalan nak tanya. Sebagai buah mula nak menyimbang, orang kata. Tapi soalan ni tak relevan. Tapi tanya juga. Tuan-tuan sihat ke? Kalau tak sihat tak boleh main, betul tak kan? Tapi tanya bila mula menyimbang. Jadi saya doakan semuanya sihat. Begitu juga dengan semua yang menonton kita daripada alam maya. Semoganya barakah dan diberkati hidup. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Marilah sama-sama kita mula majlis ilmu kita dengan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah hati kita, jantung hati kita, intan payung kita, kekasih kita, penyelamat kita di hari akhirat esok. Kemudian kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli qaryah Bukit Antarabangsa lah, umum sekali lah. Kita tak bergaduh dengan mana masjid surau lah kan. Kira sekali semualah lah, sekali lah. Dan mungkin ada saudara kita, jemaah kita juga yang Allah ambil awal masa Covid hari itu. Kita niat juga untuk mereka. Dan juga kepada anak-anak yang ambil SPM, yang ada dekat sini kan, ambil SPM, semoga berjaya. Dan juga kepada semua yang nak musafir nanti, nak kerja nanti, semua dimudahkan urusan Allah. Dan sikit juga minta supaya Allah bagi peluang kita dapat syafaat Nabi di hari akhirat kelak berkat Al-Fatihah hari ini. Barangkali ada tok-tok wali dalam ni, kita tak tahu. Barangkali ada berkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Amin. Baik. Peristiwa tajuk kita hari ini Ibrah, Isra' dan Mi'raj serta kefarduan solat. Jadi dia ada dua tajuk. Tapi dua-dua tu minta ibrah dia. Jadi saya cuba bahagi sedaya upaya saya. Pertama, kita akan bagi muqaddimah sikit menghormati peristiwa Isra' Mi'raj. Yang kedua, kita menghormati tajuk iaitu kefarduan solat. Kemudian kita akan ambil ibrah daripada situ, kemudian baru kita buat kesimpulan. Boleh macam tu boleh. Okay. Firman Allah. Okey, sebelum Isra' dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berlaku dalam satu malam. Betul Ustaz? So Isra', Nabi pi Isra', Mi'raj. Dari segi logik dia ada. Sebab Mi'raj itu tangga. Patut kalau Nabi nak pergi Baitul Ma'mur misalnya, Nabi naik terus daripada Mekah lah. Sebab Kaabah selanting orang panggil kan, selanting kan. Dia parallel. Apa dia? Parallel. Halalah, itulah maksudnya. Dia seranting dengan Baitul Ma'mur. Sabit daripada hadis yang diriwayatkan daripada kitab Akhbarul Makkah yang dinukilkan daripada Imam Al-Azraqi. Ini semua ulama-ulama alim belakang ni. Dia tulis dalam tu masa Nabi Adam alaihi salatu wassalam mai turun ke muka bumi, firman Allah Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Allah Taala bawa keluar dua-dua Nabi Adam dengan Siti Hawa, tok wan kita, mai ke muka bumi. Atas sekali firman Allah, Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bang, aku jadikan atas muka bumi ada penghuni dia, iaitu tok wan kita mulalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. So bila turun di situ, Nabi Adam kata kepada Allah Taala pada suatu hari, ya Allah, kenapa aku tidak dengar bunyi? Tuan-tuan dengar bahasa saya elok-elok lah, sebab terutamanya yang duduk di alam maya ni pun dia kena faham juga, sebab kita bercakap tang sini kan. Jadi dia tak boleh petik perkataan kita lepas tu oi dia ni teruk kata lagu ni. Dia kena ada dalam majlis, dia kena menjiwai majlis kita baru boleh. Nabi Adam kata, ya Allah, awak tak dengar riuh rendah macam dulu. Maksudnya tak dengar riuh rendah bagaimana malaikat berzikir. Dia turun bumi senyap sunyi seorang dia yang masa tu dengan Siti Hawa. Tak ada apa. Nabi Adam kata, ya Allah, orang tanya pasal apa? Boleh kata dah jumpa dengan Siti Hawa. Orang kata lagu tu kan. Kan saya kata tadi kan, Nabi Adam dengan Siti Hawa dua orang. Mereka dah jumpa main mana? Sebab kalau mereka tak jumpa lagi, Nabi Adam ada di India atau di Sri Lanka. Dalam kitab disebut oleh Imam Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Siti Hawa turun dekat Jeddah. Sebab tu nama Jeddah, nenek perempuan Jeddah. Itu turun di Jeddah. Jadi bila Nabi Adam kata, ya Allah, awak kami tak dengar bunyi riuh rendah, Allah kata buatkan tempat tawaf. Masa tu makna di Mekah. Nabi Adam dah jumpa dah dengan Siti Hawa. Itu cerita dia, cara nak bagi faham dia punya slogan dia tadi tu. So Nabi Adam kata, ya Allah, pasal apa tak dengar dah bunyi zikir-zikir riuh rendah sonok macam dulu? Allah Ta'ala kata, buatkan tempat satu tawaf selanting dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur malaikat tawaf zikir. Di bumi ni kamu yang tawaf zikir dekat muka bumi. Mai malaikat Jibril
tandakan dengan sayap dia, macam mana tak tahulah, sayap malaikat ni kuat dia bertanda tu, adalah tanda tu Nabi Adam buatkan Kaabah Baitullahil Haram. Surah dalam Quran Allah kata apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya mula-mula sekali rumah Allah, tempat orang ibadah, rumah tempat yang menjaga manusia, first sekali yang Allah Ta'ala bina atas muka bumi adalah Kaabah. So yang tu malaikat tanda buat Kaabah. Nabi Adam buat so sepatutnya Kaabah, Baitul Ma'mur selenting kan. Jadi kalau Nabi nak pergi tang situ tujuan asal dia, patut teruslah. Tapi dah Allah bagi dulu Isra, pergi dekat Masjidil Aqsa dulu, baru Mi'raj. Apa makna Mi'raj? Mi'raj maksud dia tangga. Jadi dalam hadis Nabi sahih Imam Muslim, turun tangga daripada langit. So kalau turun tangga cantik memang macam tu, khalas. Betul? Kalau tangga turun straight itu bomba. Betul? Itu bomba yang boleh panjat lagu tu. Kita tak boleh, Ustaz. Jenuh. Taranik yang ni pun mengah. Adik ni pun mengah. So nenek lagu tu. Logik dia, ada logik dia, ada logik. Khalas. Lepas tu patah balik soalan kita lah. Apa dia? Isra dan Mi'raj, dua peristiwa yang berlaku dalam satu malam. Nabi Isra, Nabi Mi'raj. Okey. Tetapi yang ni saya tinggal soalan ni kat Tok Imam boleh? Nanti Tok Imam ada masalah, Tok Imam ceritalah kat jemaah. Boleh Tetapi tak apa, jangan risau, saya jawab juga. Nampak cemas Tok Imam. Tetapi Allah cerita dua-dua peristiwa ni dalam dua surah yang berbeza, seolah-olah macam mereka berlaku dalam dua peristiwa yang berbeza. Panjang. Peristiwa yang pertama Isra dalam surah Al-Isra, awal juzuk 15, surah Al-Isra ayat yang pertama. Mi'raj dalam surah An-Najmi juzuk 27. Juzuk 27. Seolah-olah dia macam ada peristiwa yang kita kena detailkan dia panjang, baru kita boleh dapat keseluruhan jalan cerita. Dia bukan baca satu surah khalas habis, boleh faham tak? Dia tak macam tu. Dia ibrah dia panjang, banyak. Tapi saya yakin Masjid Surau dah panggil dah ustaz sebelum ni Isra Mi'raj. Jadi saya sikit-sikit sajalah dengan ilmu cetek yang saya ada ni, saya sikit-sikit je lah. Okay, tengok. Nanti saya ulang sekali lagi. Pelik. Dua peristiwa berlaku dalam satu malam, tetapi ceritanya diceritakan balik dalam Quran oleh Allah melalui Rasulullah, cerita balik kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam dalam dua surah yang berbeza. Pertama surah Al-Isra ayat 1, yang kedua surah An-Najmi, satu juzuk 15, satu juzuk 27. Juzuk 27 jauh. Juzuk 27 ayat 1 sampai ayat 18 surah An-Najmi. Kalau surah Al-Isra, izinkan saya baca macam saya kata tadi, menghormati peristiwa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Itu yang payah ni ayat ni. Takut. Sebab dia punya kebertanggungjawaban dalam ayat ni. Apa dia ayat dia? Allah kata, Maha suci Allah menjalankan hamba kami pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati keliling dia. Tanggungjawab dia apa kita? Linuriyahu min ayatina. Nak cerita dekat kita tentang kekuasaan Allah. Itu payah. Saya kena cerita kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar ibrah, mesti bukti kepada tuan-tuan Allah Maha berkuasa. Bukan senang. Kan? Tapi pelik juga, bukan pelik apa? Dia jadi buah fikiran kat kita. Dia main Isra Mi'raj dulu kita raih. Lepas tu main Nisfu Sya'ban semalam, petang tak sah. Lepas tu baru masuk Ramadan. Pasal apa? Dia main Isra Mi'raj dulu.
Lepas tu dia mai Syaban, nisfu Syaban, baru dia bagi dekat kita bulan Ramadan. Pasal apa tu? Dia ada sebab dah. Saat ini kita cerita. InsyaAllah. Saat ini saya patah balik. Kalau saya lupa, ingat balik saya. Kadang-kadang, itulah, COVID kan, dia lupa. Bila terkena COVID, dia lupa pula dah. Baik, sambung. Jadi, Allah Ta'ala kata, tujuan dia bila Isra' Mi'raj, mesti kena cerita kekuasaan Allah. Mesti kita bila keluar daripada sini, Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa Allah Ta'ala. Dia kenal lagu tu. Dia kenal lagu tu. Okay. Yang kedua, surah An-Najmi, ayat 1 sampai ayat ni saya baca sikit saja menghormati peristiwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa, bintang bila mula tak ada. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu yang nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukannya gila ke merepek seorang-seorang. Dah. Allah nafikan siap-siap awal-awal peristiwa ni, Allah nafi dulu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi Muhammad cerita kat kita, dia adalah wahyu daripada Allah. Semua benda yang kita cerita malam ni, semuanya adalah wahyu Allah yang Allah nak kita tahu apa yang ada di alam ghaib sana, alam langit yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, tapi Allah nak kita tahu. So Allah cerita melalui lisan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Khalas. Lepas tu, Allamahu syadidul quwa, yang mengajak Muhammad malam tu extremely strong, dia sangat-sangat kuat, iaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Isra' Mi'raj sebenarnya dia ada 2 malaikat yang ikut Nabi malam tu. Hak ni cerita ni dekat Malaysia, pondok-pondok di Malaysia, mana-mana madrasah, pesantren-pesantren di Indonesia apa semua, majoriti baca kitab ni. Tapi jarang kita baca dalam kuliah macam ni, khatam kitab ni. Tok guru kita yang alim yang baca kitab ni pun Allah dah ambil dia hari tu masa Covid. Arwah Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam suka baca kitab ni bila nak Isra' Mi'raj, baca kitab ni. Dalam kitab ni, satu kitab Isra' wal Mi'raj yang dikarang oleh beberapa ulama, dinaqalkan balik oleh arwah Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam ni tok guru alim tuan-tuan. Beliau adalah antara ulama hadis yang ada di negara kita. Antara bukti alimnya dia ni, rapatnya dengan Allah, beliau minta dalam doa, ya Allah, matikan aku umur 63 dalam bulan Rabiul Awal, dan dia mati umur 63 bulan Rabiul Awal. Khalas. Dia nak bagi sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khalas. Itu saja dah cukup menggambarkan kat kita ulama ni alim. Khalas. Boleh ya? Dalam kitab tu kalau kita baca, ada 2 malaikat. Malaikat Jibril iring Nabi daripada atas sekali, ada seorang lagi malaikat memimpin, iaitu malaikat Mikail jalan sekali. Ada dalam kitab. Biasa kita malaikat Jibril, khalas, tak ada masalah. Kata Allah, allamahu syadidul quwa, yang mengajak Nabi Muhammad extremely strong, sangat-sangat kuat dia. Zumiratin fastawa. Ada banyak terjemahan. Zumiratin fastawa ni, zumiratin mempunyai pandangan mata, fastawa yang boleh sampai. Ada orang kata malaikat Jibril dia boleh main dekat Nabi. Ada satu lagi kata malaikat Jibril duduk dekat langit, tapi sebab dia kan cahaya, dia macam X-ray, dia boleh tembus langit, dia boleh nampak Nabi Muhammad dekat muka bumi ni, apa Nabi kita buat. Tu logik dia ada tu kat situ. Subhanallah. Zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia berada di langit yang paling tinggi. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Tapi bila dia kata dia nak sampai dekat Muhammad, dia habaq dalam, kalau kita malaikat Jibril dia detik dalam hati dia, nak pergi kat Nabi Muhammad lah, bam, sampai kat Nabi Muhammad, laju sepantas itu. Habaq kata nak sampai kat Nabi Muhammad, pom, sampai dia. Fakana qaba qausaini aw adna, rapat sungguh dengan Nabi Muhammad tu bila dia nak sampai, tepat. Dia tak ada kata Nabi Muhammad dekat Mekah, tahu-tahu dia pergi turun dekat Bangladesh. Silap pula dah, berjalan kaki pula pergi Mekah. Bukan macam tu.
wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla faqala qaba qausaini aw adna. Allah sebut dalam cerita. Lepas tu nanti tuan-tuan baca ayat tu sampai habis. Khalas. Okey, itu kita menghormati dua peristiwa dalam dua surah berlaku dalam satu malam yang sama. Itu cerita dia. So apa ibrah kita nak dapat daripada peristiwa ini? Sebelum itu saya ambil tajuk tuan-tuan lagi sekali, pecahan yang kedua, iaitu sembahyang. Sembahyang adalah satu ibadah. Okey, boleh? Kan laju sangat? Nak slow sikit. Boleh follow? Okey, cantik. Orang bukit antarabangsa. Kalau tak dapat kerja, dia panggil bukit kebangsaan. Ini bukit antarabangsa. Confirm boleh mana? Tak ada masalah. Khalas. Ini antarabangsa. Ini standard EPL punya geng ni. Itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, tengok. Sembahyang adalah satu bentuk ibadah yang mana tak logik kalau Tuhan tu satu tapi cara nak sembah Tuhan ada banyak. Hak seorang duk letak kepala dekat dinding, kira Allah terima ibadah dia lagu tu. Hak seorang duk dalam rumah ibadah, tiba-tiba duk melenggokkan lagu apa dengan depa punya choir dan sebagainya, itu pun Allah Taala terima. Hak seorang dengan kaedah ibadah masing-masing, ada patung depan sembah, Allah terima juga. Hak seorang kita lah tungging terbalik, Allah terima juga. Tak logik lah. So kalau Allah tu Tuhan satu, mesti ada satu je jalan yang boleh ada untuk nak sembah Allah. Dan jawapan tu kita bagilah, iaitu sembahyang. Habis orang tanya kita, habis tu kalau kata-kata lagu tu, orang dulu-dulu zaman Nabi Adam apa semua sembahyang juga kah? Ya, kita juga sembahyang. Orang kata macam mana boleh tahu? Baik, macam ni cerita dia. Saya cerita satu-satu kat tuan-tuan. Bukti pertama, kita ambil paling dekat dia sekali dengan kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum nak pergi kat Nabi Adam, kita pergi Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim, hak tu paling dekat dengan kita. Pasal apa? Tadi dalam tahiyat tuan-tuan baca nama dia, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. So Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surah Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Rabbi ja'alni muqimas salah. Itu dia. Kalau dia tak semayang, dia pergi kata salah apa? Betul? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat aku rajin mendirikan solat. Nanti ada soalan. Apa? Mungkin maksud dalam tu maksud bahasa literal, bahasa Arab, agama Islam guna bahasa Arab. Dia ada dua maksud. Satu maksud yang original, satu maksud yang diguna pakai oleh ulama berdasarkan apa yang difahami. Contohnya semayang jugalah, kena bagi contoh tu je lah. Nak cari contoh lagi sekejap. Apa contoh dah Ustaz? Contoh perkataan original macam ni. Salat, root word dia Salah original maksud dia dalam bahasa Arab adalah doa. Original maksud dia bukan angkat takbir, bukan. Original maksud salat, salah tu dulu, original maksud dia doa. Orang tanya mana kita tahu? Firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasalli. Nampak? Alaihim inna salataka sakanul lahum. Dua kali. Fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. So ada dua perkataan kat situ. Fasalli dengan solat. Tapi dekat sini bukan maksud Allahu Akbar. Sebab takkan kot orang banyak zakat. Assalamualaikum Tok Imam. Ini zakat saya tahun ni kerana Allah Ta'ala. Saya terima. Sekejap. Allahu Akbar. Nak semayang betul apa? Boleh faham tak? Fasalli alaihim kat sini apa maksudnya? Original maksud dia iaitu doa kepada orang yang bagi zakat. Sebab tu siapa bagi zakat, ni macam masjid juga, macam ni cadangan saja nah ustaz, ni cadangan je. Sebenarnya tanggungjawab
Jangan tanya saya, ini bukan tempat saya. Saya serah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa azan, azan. Sebab kalau ikutkan penduduk keliling ni, dia biasa menantikan azan. Saya kalau dia tak dengar azan, dia ingat tak ada Aisyah pula malam ni. Dia kata tak dengar pula. Asal tak ada apa pasal dia malam ni. Lepas ni kalau azan, khalas. Tak ada masalah. Saya kata sama boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya Rasul, marhaban ya Sayyidi ya Rasul. أنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر، مرحبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رافعة وأبعث المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung, tak mana tadi kita? As-solat, wah tamam. Ush, kemah Tok Imam. Layak jadi Tok Imam. Jadi maksud original solat itu adalah doa. Original dia. Dalam surah Allah Ta'ala kata apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Betul? Wasallu.
Wassalli alaihim, doakan untuk orang yang bagi itu, sesungguhnya doa kamu akan menenangkan hati dia. Lepas tu bila kita bagi zakat, dia ajarakallah, dia doa terus kat kita. Itu perintah daripada Allah. Sebab tu ni cadangan saja. Tang situ berhenti tadi tu kan. Ni cadangan saya, tapi sebenarnya cadangan ni dah diambil dah oleh khutbah Jumaat. Cumanya kalau dapat buat banyak-banyak kali kan seronok. Bukan antara bangsa ni, antara orang yang bermewah, suka bagi kat tuan-tuan sumbangan dan sebagainya. Maka banyakkanlah berdoa kepada orang yang memberi sumbangan, kerana dia akan menenangkan hati orang yang memberi sumbangan. Itu Allah yang pesan kat kita. Tu. Sama agak macam madrasah, kalau orang bagi, jangan kita terima aja, doa untuk dia, ya Allah berkatilah hidup pemberi ini, ya Allah beri, kena doa, sebab Allah kata dia akan menenangkan hati orang yang bagi tadi tu. Khair, sambung. Lepas tu, jadi di sini orang kata, mungkin Nabi Ibrahim doa ni maksudnya, ya Allah jadikan diriku dan zuriatku rajin berdoa. Kita kata tak boleh jadi lagu tu, sebab dalam Al-Quran perkataan solat, kalau doa tadi diguna salli. Kalau solat, majoriti akan menunjukkan solat yang maktubah, sembahyang fardu. Kebanyakannya majoriti akan cakap macam tu dalam Al-Quran. Jadi bila kata macam tu, ulama kata, so sepakat kalimah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat aku rajin mendirikan solat. Dia tak jadi rajin berdoa. Boleh dapat Khalas, satu. Dua. So Nabi Ibrahim daripada awal pun solat. Itu dia doa. Yang kedua, kot Nabi Ibrahim seorang aja kot. Anak keturunan tak kot. Allah sebut dalam Al-Quran surah Maryam juga. Tu Imam ada, kita tak risau. Ayat 55 surah Maryam. Allah Taala kata apa? Wadhkur fil kitabi Ismail. Tu ayat 54 lah kan. Ceritakan kat orang pasal Nabi Ismail. Ayat 55 Allah Ta'ala kata apa? Wa'mur ahlahu bis salati waz zakah. Nampak? Dan dia perintahkan ahli keluarga dia. Siapa? Nabi Ismail tadi, ayat 54 tadi. Ceritakan ke orang pasal Nabi Ismail. Ayat 55, dia memerintahkan kepada ahli keluarga dia untuk sembahyang. Maknanya makbul lah ayahnya tadi punya doa. So sembahyang. So Nabi Ismail pun sembahyang. Okey, baik, sambung. Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib. Nabi Shu'aib dalam Al-Quran, Nabi Shu'aib adalah seorang Nabi yang diutuskan kepada kaumnya yang hebat berniaga. Lepas tu dia bagi tahu dekat mereka, pastikan kamu punya kiraan, timbangan kamu semua ngam, cantik, elok, jangan penayar orang. Jadi kaum dia tak suka macam tu, sebab mereka suka menipu. Saya tak tahu nak bagi gambaran macam mana dekat Malaysia, sebab saya tak pastilah macam mana kita nak bagi contoh. Saya tak pasti macam mana. Tapi kalau macam kami kat Mesir dulu, dia ada tu batu timbang tu. So mereka tak gunakan besi yang timbang betul. Kalau dia tulis 1 kilo kat situ, hak besi tu dia tak buat, dia tak bagi 1 kilo, dia bagi berat sikit. Jadi kalau timbang-timbang tu baru sikit dah, bom, dah 1 kilo. Wah. Dia bohong benda lah tu. Dia tak ada siapa pergi kat kedai tu, pergi pegang batu tu untuk timbang. Dulu lah masa kami kat Mesir pun masih duk buat, sampai sekarang pun masih duk meniaga lagu tu. Dia bukan main macam kita dekat Tasco ke dekat Lotus ke apa, dia pipi, dia buah atas tu, tek dia tekan, dia timbang dapat kan. Tu dia dah elektronik. Ni tak, dia pakai batu tu. Dia ada batu timbang. So dia bubuh batu sini 1 kilo, belah sini, lagi dia letak barang. Selagi benda tu dia tak turun lagu tu, maknanya tak cukup 1 kilo lagi. Bila dia letak tu baru ni. Jadi batu ni depa bagi berat, depa buh benda dalam dia. So sekali baru letak 2-3 biji, bom, dah 1 kilo lah. Loh. Dia bohong. Bohong. Jadi Nabi Shu'aib kata, jangan buat macam tu. Tak boleh bohong. Hari ni pun khutbah Jumaat tadi, Dr. Farid Ravi, kami punya tempat, dia nazir, dia khutbah Jumaat tadi pun dia balas tajuk ni juga tadi. Dia kata jangan duk bohong ni, peniaga-peniaga duk luar masjid ni, di sekitar masjid, jangan duk bohong bagi penduduk Bandar Seri Putera. Kami Bandar Seri Putera. Bagi penduduk Bandar Seri Putera makan elok-elok. Nabi pesan kat kita, ni benda penting, tanggungjawab. Bagi orang makan, jangan nak meniaga saja. Dia balon tadi simpul. Dia balas ni. Dia bagi gamak kawan kat luar tadi tu, saya rasa dia bagi free bahawa semua dia bilang.
Datuk Khatib membalun. Dia tajuk ni juga dia. Jadi Nabi Syuaib kata dekat umat dia, jangan buat lagu tu. Jadi umat dia tak syok pasal dia ni duk buka rahsia kita. Dia duk buka rahsia kata kita duk bohong. Nanti depa tanya dia soalan. Apa kata depa? Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka. Nampak ayat dia? Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka, adakah sembahyang kamu yang menghalang kamu daripada duk membohong ni? Nampak? Jadi kalau Nabi Syuaib tak kuat sembahyang, takkanlah depa nak pi tunding jari kata ni pasal hang sembahyang kan duk buat perangai lagu ni. Boleh faham Nabi Syuaib sembahyang juga. Lain. Ibrahim, Sa'ad, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nabi Musa, surah Taha ayat 14. Nabi Musa, ketika Nabi Musa sampai di Bukit Tur Sina, berkeluar malam jalan tu tadi tu, bila jalan-jalan malam tadi tu dengan isterinya Siti Safura, anak Nabi Syuaib tadi lah, jalan-jalan teringin nak balik Mesir balik. Jalan-jalan malam tu tiba-tiba tak ada lampu, tak ada apa, api pun tak ada, gelap. Jadi kata dekat ahli keluarga dia, tunggu saat aku tengok macam ada aja api dekat atas Bukit Tur Sina tu, hamba tunggu sini aku pergi ambil api tu, kita boleh pergi berjalan nak balik Mesir. Senang. Naik kat situ tidak ada satu pohon pokok bercahaya, pokok itu sebagai apa namanya landmark yang mana nak bagi Nabi Musa naik atas Bukit Tur Sina. Tiba-tiba ada suara yang kita kata ada ni bercakap dengan Nabi Musa. Ya Musa, inni ikhtartuka fastami' lima yuha. Ai Musa, saya pilih kamu, dengar apa saya nak abang kat kamu. Dia kata lagu tu. Allah kata kat Nabi Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tanggalkan slipper kamu dulu sebab kamu berada di atas Bukit Tur Sina yang kami dah sucikan dia. Lepas tu Nabi Musa tanggalkan slipper dia, duduk dekat atas Bukit Tur Sina. Allah beritahu dekat Nabi Musa, innani ana Allah. Hai Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku. Sebab tu kita hari tu yang kes pasal nama Allah tu kan, kita ada fighting sikit. Bagus. Sebab apa? Nama Alif Lam Ha tu Allah pilih untuk diri dia, bukan kita yang pi habaq kata hak Tuhan kita ni nama dia Allah tau. Macam anak kita ya, ingat tau Tuhan kita nama Allah tau. Macam nak ayah tahu ada memang lagu tu yang semua orang duk panggil. Bukan lagu tu. Alif Lam Ha tu Allah buh nama dia. Itulah surah Taha tu. Allah kata apa? Innani anallah. Hai Musa, saya Allah. So Allah claim diri dia sendiri nama Allah. Pasal tu bukan kita boleh ambil, bukan kita duk nak buat orang kata apa, tak mau bersangka baik ke, bukan tak mau duk berlapang dada ke, bukan lagu tu. Pasal saya nak berjawab dengan dia. Dia yang habaq kata nama saya Allah. Dia habaq. Mana boleh pindah ke nama orang lain. Macam itulah. Tu yang kita ada fighting sikit lah. Memang bagus ya. Fighting tu bagus ya. Ada iman lah. Tak mana dalil dia? Tang sini lah. Allah habaq kat Nabi Musa. Ya Musa, innani anallah. Aku Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan melainkan saya, kata Allah. Fa'budni. Sembah saya. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan semayang untuk ingat kat aku. Wah. So Nabi Musa mengenal semayang juga kerana cara tu saja yang boleh main menyembah Allah Ta'ala. Dia tak boleh cara lain. Semayang juga yang boleh. Pasal tu semayang ni very authentic. Ni original ni. Mayang duk berdiri, duk turut lugu tutup ni original no. Mai daripada Nabi Adam. Mai daripada Nabi Adam, daripada malaikat. Hak tu ibrah kita nak dapat. Itulah saya lagi nak cerita, tapi sebelum tu kena cerita maksud semayang dulu kan. Satu tajuk tuan-tuan bagi saya dah bagi dua tajuk. Kalau satu tajuk senang. Tuan-tuan bagi dua kan. Dia kata bila nak sampai ni dah pukul 9 dah. Naik tak naik lagi Isra Mi'raj, duduk lagi kat Mekah. Buruk tak sampai lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini Nabi Musa pun semayang. Tu dah kuat dah tu dalil kita tu. Tu kuat dah tu. Ni original ni. Dah ada kuat dah dalil dia. Lepas tu ada Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria,
Nabi Yunus ni ada juga, tapi nak ceritakan istilah dia, sebab untuk Nabi Yunus Allah tak pakai perkataan solat, Allah pakai perkataan tasbih. Tapi tasbih dalam Quran, contohnya ayat dia fasabbih bil ashyi wal ibkar, betul? Sembahlah Allah, tasbihlah Allah siang dan malam. Apa maksud zikir? Allah suruh zikir ke? Sebab kalimah zikir Allah sebut lain pula. Allah kata apa? Macam ayat tu Ustaz, zikran katsira tu macam ayat dia, zikran katsira. Alamak, dia tak mai pula malam ni, covid juga ni. Alang-alang ada alasan tu, alasan tu padan muka covid ni. Alasan dia tadi. So dia berjawab dengan Tuhan. Ini makhluk lah, berjawab dengan Tuhan. Bagi orang lupa ya. Wadhkurullah dzikran katsira. Betul ya? Kan kalau zikir memang Allah sebut kalimah zikir. Kalau kat sini tasbih ni Allah nak suruh tasbih ke sebahagian daripada zikir? Tak, kata ulama, dia adalah semayang. Satu pendapat kata dia semayang, sebab tu Allah suruh pagi petang, pagi petang, pagi petang, siang malam, siang malam. Betul tak? Tasbih siang malam, tasbih pagi petang. Maksudnya semayang. Jaga semayang di waktu pagi, jaga waktu semayang di waktu petang, jaga semayang di waktu malam, jaga semayang di waktu siang. Tapi untuk Nabi Yunus dia kata apa? Laula an yakuna minal musabbihin lalabithna fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus ni bukan daripada kalangan orang yang kuat bertasbih. Jadi ulama kata kuat bertasbih ni orang yang kuat semayang. Kepada maksud tadi itu yang lain-lain. Boleh faham tapi itu saya tak sebelah lah Nabi Yunus, nanti Ustaz bincang lah, Ustaz bincang. Nanti suatu hari Ustaz, Assalamualaikum, ingat tak Ustaz doa nama pasal Nabi Yunus? Ustaz sambung tak situ nah. Nanti saya serah kat Ustaz tanggungjawab tu. Ni live ni orang tengok ni. Okey, sambung. Allahumma salli ala sayyidina itu Nabi Yunus. So ilahi lasa Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nabi Isa semayang. Dan itu paling dekat sekali. Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ketika mak Nabi Isa, Siti Maryam, bawa Nabi Isa bagi bukti kepada semua orang, kata ini anak aku, sebab Siti Maryam dia bukannya macam ibu-ibu normalnya mengandung 9 bulan. Siti Maryam dak, malaikat Jibril mai tiup roh, terus mengandung, terus lahirkan anak malam tu. Tu Siti Maryam, dia lain jalan cerita dia. Sebab itu dalam Quran ni petua untuk ibu-ibu saja aja nak abang. Apa dia? Sebab tu dalam Quran mana ada perempuan lain nama dalam Quran melainkan nama Siti Maryam saja. Jadi orang tanya pasal apa? Pasal contoh akhir surah At-Tahrim. Betul tak? Daraballahu mathalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kami bagikan perumpamaan isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Nampak? Allah kata kami bagi perumpamaan isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Habaq siap perempuan isteri, tapi tak abang nama. Seorang isteri Nabi Nuh, seorang isteri Nabi Lut. Lepas tu bawah tu pula kami bagi pula perumpamaan masalan imra'ata Firaun, isteri Firaun. Dia tak abang pun Asyah, tak sebut. Tapi bawah tu yang ketiga, yang akhir ayat surah At-Tahrim tu, nanti kalau tuan-tuan buka juzuk 28 sebelum masuk surah Al-Mulk, ujung tu last sekali ayat tu, sebelah tu surah Al-Mulk. Bawah tu dia kata apa? Kami datangkan perumpamaan kepada kamu tentang Maryam. Clear? Sebut nama Maryam. Orang tanya pasal apa? Sebab perempuan-perempuan lain yang digambarkan dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa kehidupan mereka ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ada orang lelaki yang suami dia soleh, orang lelaki ni dia soleh, tapi isteri dia ya Allah jahatnya. Ada tak? Ada. Ada orang yang suami dia la haula wala quwata illa billah, macam Firaun, tapi isteri dia ya Allah, dia boleh duduk dengan suami dia macam tu. Subhanallah. Ada tak dalam hidup kita? Kita bisa jumpa tak benda tu dalam kehidupan? Biasa kan? So orang perempuan yang macam ni akan ada dalam kehidupan kita. Tapi tidak Siti Maryam. Dia seorang, the only one. Satu je. Sebab tu bubuh nama dia dalam Quran. Boleh faham Okey, boleh faham Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
Siti Maryam bawa balik Nabi Isa. Jadi orang semua tuduh, yalah sebab orang tak perasan kata dia duduk mengandung. Yalah, bukan 9 bulan. Laju macam tu je. Lepas tu dia dapat anak. Orang tanya dekat dia dalam Quran. Dialog ni ada dalam Quran. Muka surat belah kanan. 1, 2, 3 baris daripada atas. 3 baris daripada atas. Betul Ustaz? Apa dia kata? Maryam, ni anak siapa? Hang buat kerja apa lagu ni? Pak hang orang baik, orang soleh. Mak hang orang soleh. Sebab bapa Siti Maryam itu, Imran itu imam Masjidil Aqsa. Tu bapa kamu tu orang soleh, mak kamu tu ustazah. Bahasa kita lah kita katakan. Ustazah duk mengajak kuliah buah lagu tu lah kita katakan. Oh, ustazah Masjidil Aqsa. Tiba-tiba hang mengandung anak. Mana kahwin benar tak dengar. Siti Maryam tak ada jawapan. Macam mana nak jawab? Macam mana nak cerita kata ni malaikat Jibril mai. Jadi dia tiup-tiup roh dalam tiba-tiba mengandung dah lahir anak. Dia kata dia ni yang ranjau duk ada. Kata lagu tu. Dia tak tahu nak jawab lagu mana. Dia tak tahu nak jawab lagu mana. Maka apa Siti Maryam buat? Allah ajak dah. Allah kata fa asyarat ilaih. Hang nanti tunjuk dekat dia. Sebab Siti Maryam dia tak tahu nak cakap lagu mana. Allah kata apa? Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya hari ini puasa nazar tak mau bercakap dengan siapa pun. Lepas tu dia kata, apa tu siapa nak jawab persoalan kami? Dia ni anak siapa? Maka Siti Maryam dia isyaratkan fa asyarat ilaih. Isyaratkan dekat dia, kat baby tadi tu. Lepas tu orang kampung bakal kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Macam mana baby nak bercakap? Dia kata dekat Siti Maryam lagu tu. Ni surah Maryam lah. Macam mana baby nak bercakap? Tiba-tiba Allah bagilah kun fayakun. Nabi Isa jawab apa? Nabi Isa kata, qala inni abdullah. Nabi Isa cakap. Antara 4 orang baby yang boleh bercakap, dia ada 10 lah. 4 orang baby yang boleh bercakap masa baby lagi. Nabi Isa, baby dalam peristiwa Juraij, baby dalam cerita Nabi Yusuf, dan juga anak kepada Sumayyah. 4. Nak kena cerita juga kan yang ni? Cerita ni tak sampai dah. Maknanya hari ni kira tak naik burak dah. Kira balik Bukit Antarabangsa. Cerita dah tu. Dia ada 4 baby. Hak ni yang sabit. Dia ada 10 dalam kitab. Tapi hak sabit, ulama yang senang nak cerita 4. Dan yang lain boleh tambah-tambah lagi lah. Ada dalam kitab-kitab lain lagi. Dia ada 10 baby kecil boleh bercakap. Hak sabit dan senang nak tahu cerita 4. Nabi Yusuf, Nabi Isa, baby dalam peristiwa Juraij. Ini orang soleh ni. Arwah Datuk Arundin cerita kat kami, nama dia Juraij boleh atau Zuraiq pun boleh juga. Lepas tu baby dalam cerita Nabi Yusuf, masa Nabi Yusuf koyak baju kat belakang, orang tak tahu nak kata siapa betul siapa salah, siapa betul siapa salah. Baby dalam mendui tu dia bercakap, dia kata tengok baju koyak tang mana. Baby tu bayang duk pegang botol susu tu kan contoh kan. Tu tengok baju koyak tang mana, kalau depan Yusuf salah, kalau belakang itu dalam Quran, bukan saya yang bohong, tu ayat dalam Quran. Baby tu ada dalam Quran cerita dia. 3. Yang keempat siapa tadi? Baby Sumayyah. Dia kata ibu jangan takut. Terjun. Ni cerita gila tuan-tuan. Rebuh orang hidup-hidup. Takut baca cerita. Tak gamak baca cerita tu. Rebuh orang hidup-hidup, gila. Tapi anak dia kata kat mak dia, mak jangan takut. Terjun. Allah ada dengan kita. Hush, luar biasa. Subhanallah, hebat Allah Ta'ala. Kita sambung. Tu, Nabi Isa kata, qala inni abdullah ataniyal kitab waj'alni nabiyya. Saya diberikan Injil dan berikan Taurat ada dekat saya, waja'alni nabiyya, dan Allah angkat saya jadi seorang nabi. Baby lagi dah cakap. Sambung ayat tu, waja'alni mubarakan aynama kuntu, dan dijadikan tang mana saya pi berkat tempat itu. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai dekat Baitul Maqdis, Allah kata apa? Diberkati sekeliling dia. Pasal apa? Nabi Isa pi semua keliling tu. Sebab tu siapa pergi Baitul Maqdis apa semua tu berkat. Subhanallah.
Nabi Isa cakap, waj'alni mubarakan. Ni satu ni, alang-alang ni dah sampai Bukit Antarabangsa. Saya cakap bilah, apa dia? Siapa yang tak percaya pasal barakah ni, bacalah ayat ni elok-elok. Allah yang abang. Orang kata, apa bukti dia? Sebab tuan-tuan semua kalau pergi Mekah kan, tuan-tuan pergi Mekah dengan Madinah, confirm orang akan bawa tuan-tuan pergi Hudaibiyah, ambil miqat dekat sana nak pakai ihram. Orang akan bawa tuan-tuan pergi dekat tempat apa nama Masjid Quba, semayang 2 rakaat, ambil wuduk daripada hotel, semayang 2 rakaat, sama macam buat umrah. Orang akan bawa tuan-tuan pergi Masjid Qiblatain, orang akan bawa tuan-tuan pergi tengok Jabal Nur. Siapa duk buat lagu tu? Tu belajar daripada siapa duk buat lagu tu? Bukan duk ada apa tang situ. Orang selalu duk kata lagu tu. Kita kata tak, Isra' Mi'raj ajak kita. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ada 4 tempat perhentian Nabi yang sabit. Nabi berhenti yang diajar oleh Malaikat Jibril. Nabi naik mula-mula daripada Masjidil Haram, Nabi sampai Madinah semayang dulu 2 rakaat, malaikat kata semayang sini. Habis semayang naik balik Buraq, malaikat tanya, ni hadis sahih ni. Pasal apa? Tahu tak kita semayang tang mana tadi? Nabi kata tak tahu. Malaikat Jibril abang kata, tang tadi itu nama dia Taibah, Madinah lah. Tempat yang kita kamu akan hijrah situ nanti. Nampak? Pasal apa habis semayang 2 rakaat tang situ? Sebab tempat-tempat yang ada sejarah yang kesan para anbiya dan sebagainya, turun semayang tang situ, pergi ambil barakah dekat situ. Betul tak betul? Isra' Mi'raj ajak kita, bukan kita buat. Isra' Mi'raj ajak kita. Hak Taibah tu yang macam mana tahu kata Taibah tu Madinah? Hak tu yang tuan-tuan nak baca tu. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ishtaqna alih wal hawa nadana wal hawa nadana. Malu dengan Tok Imam suara sedap. Tu ya Taibah kan, ya Taibah Madinah. Dia tempat yang Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, ubat kepada kegelisahan kami. Pergi Madinah rasa lega. Ada Rasulullah tawassul saja. Kelia, ya Allah, tolonglah, mohon ya Rasulullah, mohon pada Allah ampunkan dosa kami semua. Kelia. Tengok kubah hijau tu, hilang rasa gundah gulana. Tu ya Taibah, tu lagu tu qasidah dia tu. Okey, sambung. Tinggal 10 minit dah, cerita apa? Lepas tu bawa pula pergi dekat pokok tempat Nabi Musa duduk bawah pokok tu, betul Nabi Musa berdoa, beribadah di bawah pokok itu selepas tolong 2 orang anak Nabi Syuaib. Surah Al-Qasas. Wa huwa fi zil, betul fi zil. Dia duduk di bawah teduhan. Teduhan tu pokok. Pokok tu ada, duduk, dia doa. Siapa baca doa ni kata ulama dalam surah Al-Qasas 24 ayat 24. Syah, ambil tu. Siapa baca doa ni kata ulama, dia akan dapat 3K. Kahwin, hijau. 3K. Kahwin, kerja, kediaman. Ni silap ni fatwa. Tak ada dah. Doa dia macam ni. Tak percaya Ustaz? Doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Muka surat belakang betul? Ayat 24, betul? Yes. Ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Kata ulama, siapa baca doa ni dia dapat 3K. 1, kahwin. 2, kerja. 3, kediaman. Sebab apa? Nabi Musa baca doa ni masa dia dah tolong ni sebab budak-budak TikTok apa semua ada bagi depa buat konten sikitlah. Hampa patut boleh royalty bagi kat aku. Siapa baca doa ni? Sebab ketika Nabi Musa baca doa ni bawah pokok tu, dia doa, Rabbi inni lima anzalta, betul ya? Saya baca, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, ya Allah,
Inni sesungguhnya saya lima atas apa-apa yang kamu anzalta ilayya, kamu nak bagi dekat aku, min khairin, daripada segala perkara-perkara baik. Ayat skema terjemah satu-satu. Ayat yang bahasa kita, ya Allah, apa saja benda baik hak mai melintas mai kat saya, fakir, saya perlu sangat-sangat. Saya perlu sangat-sangat. Tolonglah, itu bahasa dia. Nabi Musa baca, anak Nabi Syuaib mai, wahia timshi ala istihya, dia mai berjalan malu-malu, dia mai dekat Nabi Musa, ni abah panggil balik, tak siap tolong kami, abah panggil nak bagi ganjaran sikit. Balik cerita dekat Nabi Syuaib kata kat Nabi Musa, hang ada dekat tempat yang aman, Madian. Hang ada dekat tempat yang aman. Tapi Nabi Muhammad pergi situ dulu, baru pergi dekat tempat yang satu lagi, tempat Nabi Musa punya tempat beribadah. Sebelum tu Bukit Tursina dekat Mesir dulu. So ada 4 tempat Nabi berhenti bersemayang 2 rakaat yang disebut dalam hadis au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Nabi Syuaib, kamu aman. Lepas tu oleh itu aku nak tanya kau, hang dah kerja tak? Tak ada. Mau tak kerja dengan aku? Kerja. Okey. Yang pertama. Tadi doa kan? Okey, aku bagi kerja kat hang. Kontrak 10 tahun. 8 tahun, 2 tahun tambah sendiri. Bacalah surah Al-Qasas tu. Tadi ayat 24 atas, bawah-bawah tu semua cerita dia. Baca. Lepas tu, kahwin tak lagi? Tak lagi. Kahwin dengan anak aku. Kahwin. Doa tadi. Hak ketiga, hang duduk dengan aku. Kediaman. Dapat. So ada 3K. Siapa baca doa ni, dapat. Boleh Wallahualam. Tapi jangan tulis sekarang. Lani duk tulis dalam TikTok dia, duk tulis Lani. Sabar nak ceramah bagi habis dulu. Sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi apa? Kita tamana tadi kita. Tamana boleh masuk cerita Nabi Musa. Tak, Nabi Isa tadi. Apa nama kata? Nabi Isa semayang, betul? Nabi Isa semayang. Macam mana boleh pergi kat Nabi Musa tadi? Macam mana dia sampai cerita macam tu? Sampai Madian pula kita. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi solat. Tak macam mana boleh cerita macam tu Kita doa abang kata semayang ni Nabi Musa pun semayang, Nabi Isa baby cakap kata tak mana saja saya berkat, saya diberkati. Barakah, kita berhenti dekat situ. Betul? Tengok macam sungguh-sungguh dah tanya, tak boleh jawab pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sambung. Jadi kalau siapa yang tak percaya barakah ni, kena baca yang ni. Nabi Isa kata, waj'alni mubarakan aynama kuntu. Aku berkat tak mana saja aku pergi. Sambungan dia apa dia? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk mendirikan semayang dan mengeluarkan zakat sepanjang hidup aku. So Nabi Isa pun semayang juga. Jadi tak heranlah kalau Nabi Muhammad semayang, boleh faham? Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa peristiwa Isra dan Mi'raj lah baru sampai cerita dia. Adalah mengambil kefarduan semayang yang 5 waktu tu. Adapun yang ni semua dah terror buat dah. Dah tahu buat dah. Dah semua orang dah tahu buat dah. Keturunan Nabi. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata apa dalam Al-Quran sebut wa taqallubaka fis sajidin. Nampak ayat tu? Nampak? Wa taqallubaka fis sajidin. Allah gunakan perkataan sajidin. Apa kata ulama? Kenapa Allah tak gunakan perkataan semayang? Dia kaedah bahasa Arab ni, dia ada satu benda menunjukkan semua, satu benda semua menunjukkan satu. Dekat sini dia ambil sejuzuk daripada perbuatan semayang, dia bagi kata sujud. Makna sujud dalam sini semua yang melibatkan semayang. Jadi apa Al-Quran sebut? Wa taqallubaka fis sajidin. Kami memindahkan benih kamu itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tulang sulbi orang yang sujud. Tak ada orang yang tak sujud dalam keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah seorang yang sujud. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib seorang yang sujud. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, semua orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting semayang. So Nabi dah memang tahu dah semayang semua terror. Pergi ambil itu fardu 5 waktu yang kita nak buat. Berita gembira untuk tuan-tuan, satu waktu kita semayang maghrib tadi sama macam 10 kali maghrib kita semayang. Jadi cukup 5 waktu sama dengan 50 waktu original yang asal kita semayang. Wallahu a'lam. Itulah ceritanya. Habis.
Macam tak puas hati lah kan. Kata dia ni buat naya kita. Dia ni buat naya kita. Baik, sambung. Ketika mana? Ini dalam kitab lain pula. Dan ini dalam kitab Munyatul Musalli. Hak ni diceritakan oleh Al-Wah Tuan Guru Datuk Aruni dekat kami masa kitab Munyah. Okay, tuan-tuan tengok kitab Munyah. Rasa sini pun ada kan Munyah kan. Kitab Munyah ni kitab semayang yang paling autentik ni. Paling antara yang orang kata apa paling legend lah. 223 tahun. 223 tahun kitab ni ada atas muka bumi, masih diteruskan pembelajaran, pengajaran, pembacaan dan juga pengamalannya menjadi kitab rujukan induk kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i dan semua orang yang sembahyang. Ni kitab ni, Munyatul Musalli. Ni kitab ni. Ada dekat masjid tuan-tuan mana? Surah tuan-tuan mana? Dalam kitab ni dalam halaman yang ke-6 ke ke-5 lebih kurang lagu tu lah, tuan-tuan tengok nanti balik nah. Awal-awal dia cerita falsafah sembahyang, muka surat belah kanan tu. Muka surat 6 kot kita silap saya. Kata hadis ini datang kata tok guru kita. Siapa tok guru kita? Iaitu Al-Alimul Allamah, Al-Arifur Rabbani, Sahibul Karamah, Hibrul Fahamah, Syekh Daud Al-Fatani. Ni orang alim ni. Yang ni orang panggil Tailong ni. Ni memang orang dengar nama dia pun orang surrender lah. Ini Tok Alim Nusantara tu ada. Dalam kitab Munyah dinakalkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dan daripada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Radhiyallahu anhu wa ardahuma ni. Radhiyallahu anhu wa ardah Sayyidina Muadz bin Jabal. So dua jalan. Apa cerita dia? Ketika Nabi naik, nak tengok orang kata apa? Tu Syekh Daud bukan dia buat main hadis pun, dia habaq aja main daripada situ. Wah, hari ni semua macam-macam kerenah, perangai tak senonoh. Boleh dia kata ni Syekh Daud. Hang kena tahulah masa Syekh Daud karang kitab tu, dia tu alim, dia tulis nota lagu tu, orang main majlis mengaji, dia habaqlah syarah dia, betul tak betul? Takkan semua nak tulis nak ni main duk mengaji lah. Kita lemah. Syekh Daud dia tulis je, dia naqal daripada Jabir. So ulama kena bagi tahu Jabir ni Jabir bin Abdullah, dan daripada Muadz, Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Lepas tu hadis ni kalau betul-betul nak tengok, buka kitab Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ini semua benda ni saya tengok, saya baca, saya cari, saya boleh. Sebab tu saya boleh cerita kat tuan-tuan. Imam Ibnu Katsir dia buat main hadis ni. Hadis ni sahih, boleh tuan-tuan boleh tengok. Apa cerita dia? Ketika Nabi naik langit yang pertama, Nabi jumpa Nabi Adam. Ini dalam hadis Imam Muslim. Nabi Adam, dan di langit yang pertama Nabi Adam masa sampai langit pertama, malaikat Jibril bagi tahu dekat penjaga pintu langit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Kamu main dengan siapa? Dengan Muhammad. Muhammad dah diizinkan untuk naik kah? Ya, saya. Okey, buka. Nampak? Jumpa malaikat jaga pintu langit pertama. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, selamat datang wahai anak yang mulia daripada keturunan mulia. Lepas tu peluk Rasulullah semua. Nabi tengok penuh malaikat di langit. Tuan-tuan, macam mana nak kata kat tuan-tuan? Tuan-tuan bila naik kapal terbang kan, tuan-tuan berpeluang naik kapal terbang, tuan-tuan berpeluang kerabat bukit ke gunung ke, tapi tuan-tuan ada bukit antarabangsa, nak kata macam mana kan? Naklah bukit yang tak ada bangunan lah, bukit kosong yang clear kan, ada pokok-pokok aja. Tuan-tuan bila naik tu, tuan-tuan cuba tengok seluah mata memandang lagu tu kan. Lain-lain lagu tu. So Nabi naik langit tu, Nabi seluah mata memandang Nabi tu. Nabi tengok, ya Allah, penuhnya malaikat. Nabi kata apa? Aku jumpa 12,000 malaikat. Di setiap malaikat tadi tu, bawah malaikat tu dia ada downline dia, ada 12,000 lagi malaikat. Gila. Tu zaman Nabi tu. Lah ni tak tahu. Nabi kepada kita pun dah 1000 tahun. Penuh malaikat dekat langit. So langit pertama Nabi jumpa malaikat. Apa langit pertama mereka buat? Mereka semuanya qiyam. Malaikat semua qiyam. Itu dalam sembahyang kita ada qiyam. Nanti buka kitab Munyah lah. Boleh tengok. Saya dah habaq dah rujukkan semua. Tuan-tuan buka lah. Lepas tu naik atas langit kedua. Jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Cousins. Mereka cousin. Jumpa. Lepas tu kalau orang tanya, lah ni Nabi Isa di mana? Untuk
akhir zaman kita kena gunakan istilah yang berbeza. Nabi Isa turun. Sebab Nabi Isa ada di langit, orang kita tak nampak pun. Macam mana nak jawab? Senang je jawapan dia. Macam mana jawapan dia? Macam mana nak jawab? Baik. Langit yang tuan-tuan nak tengok ni bukan langit pertama. Jangan silap, ni langit dunia. Langit pertama bukan yang ni. Nabi Habak kata apa dalam hadis Imam Muslim yang lain? Aku naik langit pertama tu, di antara bumi ni dengan langit tu 500 tahun perjalanan. Mata haji boleh pergi tengok tara mana? Tak boleh lah. Kita punya mata takat tu ya, betul tak? Mata kita pergi tang tu ya. Orang kata sejauh mata memandang. Memang ayat dia sejauh mata memandang, tapi jauh tara mana? Tang tu ya. Lepas tu tak boleh pergi tengok dah. Jadi cuba bayang kalau orang naik macam ni lah. Tuan-tuan tengok, ya Allah, semuanya hebat-hebat, besar-besar agama untuk imam sudah. Tengok untuk imam macam mana. Subhanallah. Tapi kalau saya naik KLCC, Tok Imam tak nampak dah. Betul tak betul? Kan kita naik KLCC kat atas tu, mana Tok Imam? Betul tak? Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj, Allah bawa Nabi naik ke atas. Allah tak bawa melintang lagu tu. Allah bawa Nabi naik ke atas. Pasal apa? Allah nak tunjuk dunia ni kecil je. Kalau hang rasa Mekah tu sempit, tak mau kat hang, mai aku tunjuk masyarakat aku dekat langit malaikat sebanyak mana yang cintakan kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad dia bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Tuan-tuan punya semayang, saya punya semayang tak boleh persembah depan Allah Taala kalau tak sebut dalam tahiyat kita nama Muhammad, tahukah? Tu level Nabi kita, tahu. Benda wajib kita yang nak tentu akhirat kita, dia tak akan bernilai depan Allah kalau dalam tahiyat tuan-tuan tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu level Nabi Muhammad. Hang kena sebut dia punya kunci dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena jawab yang tu dulu, kena sebut, baru semayang diterima. Tu level Nabi Muhammad. Dia bukan orang macam kita. Dia punya build dia different. Dia punya build dia, walaupun dia kulit ada flash macam kita ni, dia panggil flash, betul, itu bahasa Bukit Antarabangsa, flash. Dia kata kalau hang main Bukit Ustaz, hang main Bukit Antarabangsa, hang mau speaking sikit Ustaz, dia kata. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada flesh and bone macam kita, tapi build dia different. Mau tak different? Tuan-tuan bawa motor, Tuan Haji bawa abang bawa motor, berapa laju? Selalu laju mana? Depa kata dia ni laju. Jadi kita bawa motor, duduk naik motor tu. Laju dia tentara mana? Laju 140. 140 tu kalau tak pakai face, apa orang panggil apa? Tu tak pakai tu, ayat liok berselerak, tahu tak? Ayat liok tu duk kocak tu. Hak tu kira 140 tu. Betul tak betul? Kalau bercakap dengan orang belakang tu habis Pfizer tu. Tu 140. Mata tak saya kira duduk lagu tu. Lagu tu 140. Tak boleh buka. Amin. Tak mana boleh. Tu 140. Bayangkan Nabi Muhammad, dia boleh cerita kat kita, dia boleh tengok semua benda. Buruk angkat kaki depan, letak sejauh mata mandang. Tuan-tuan bayang buruk kita punya. Nabi tak ada kata, saya naik buruk, tahu-tahu nak tergelincang, laju dia nak jatuh. Nabi tak pernah cerita kat kita begitu. Betul tak betul? Nabi steady ya duduk atas buruk. Macam mana badan dia? Dia punya build different lah. Betul tak betul? Pasal tu kena sebut nama mim ha mim dal, tuan tubuh badan tu, baru semayang kita sah tau ke? Lepas tu bila kita doa ajak orang selawat, marah pula dah. Nama mim ha mim dal tu bukan calang-calang tau. Dia kunci. Tuan-tuan punya syahadah tak boleh terima tau kalau la ilaha illallah semata-mata. Dia kena Muhammadun Rasulullah, baru diterima syahadah kita jadi orang Islam. Betul tak betul? Keislaman tuan-tuan ditentukan dengan mim ha mim dal tadi tu. Bukan calang-calang ni. Ini lain macam tu kan Nabi kita ni. Tuan-tuan punya apa? Semayang jenazah, mana boleh hantar jenazah 4 kali takbir. Allah Akbar, Allah Akbar. Mana boleh? Takbir kedua kena baca selawat. Betul tak betul?
Betul tak betul? Kena baca selawat kat Nabi Muhammad. Nak hantar jenazah pun kena payung dengan nama Mim Ha Mim Dal, baru boleh payung dia. Oi, ini different mang build dia. Pasal tu para sahabat depa kenal Nabi. Depa tahu Nabi punya build different. Tak boleh nak cerita dekat orang, hanya boleh lantunkan dengan kata-kata. Tu yang mai keluar Qamarun tu. Baik awal Qamarun tu Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Nabi. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Wa ajmalu, kecantikan kamu tu mata tak boleh nak abang, tak boleh nak abang. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan tak boleh nak abang, dia tu lawa tak mana. Tuan-tuan cuba fikir. Cuba fikir lawa lagu mana. Kita kalau orang tanya ini hanya mau ustaz dah ni macam mana dia ada janggut. Orang boleh cerita. Handsome kata handsome, orang boleh cerita. Tapi bila mai orang kata yang ni cantik, tak boleh cerita. Nak cerita macam mana? Tak boleh nak abang. Tak tahu nak abang lagu mana. Habaq kot sini tak kena, habaq tang sini tak kena. Nak abang kata muka dia lawa, lawa tu tak kena. Nak abang kata muka dia handsome, handsome tak kena. Nak abang kata muka tak boleh. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Hak elok lagu ni tak ada perempuan lain yang pernah melahirkan hak lagu ni. Seorang Siti Aminah je yang boleh lahir dia. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Memang jenis lagu ni dia diciptakan tak ada apa kita kata flawless. Tak ada cacat. Tak ada cacat celah, tak ada kurang, tak ada apa. Tengok Nabi Muhammad perfect. Kalau orang tanya ada tak perfection dalam dunia ni? Ada. Sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seumpama, kalau bahasa kita, serupa macam kalau dia nak lagu tu Allah Ta'ala buat dia. Lagu tu bahasa dia. Lepas tu bila nak abang nak kata apa? Qamarun. Bulan purnama lah boleh kata apa? Nak kata apa lagi? Dia build the different. Wallahu a'lam. Beh tak tahu. Boleh dah. Sorry mak muka tak puas hati. Senyumlah habis dah tu. Jenuhlah. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan anak dan bunda yang saya kasih sekalian, kan saya cerita kat tuan-tuan tadi nabi-nabi dengan luar biasanya mereka, dengan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan different build Nabi Muhammad, semayang yang nak guna untuk sembah Allah Taala apa semua. Yang saya cerita kat tuan-tuan malaikat petala langit apa semua tu betul ya. Maka ulama kata apa? Kesimpulan pertama kita nak buat, kalau langit pertama malaikat qiyam, langit kedua malaikat rukuk, langit ketiga malaikat sujud. Tu sujud kita 2 kali. Qiyam sekali kan? Rukuk sekali kan? Sujud pasal apa 2 kali? Pasal apa sujud 2 kali? Arwah Datuk Aronin cerita kat kami. Pasal apa 2 kali? Pasal ketika malaikat sujud di langit ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik langit yang ketiga, Nabi bagi salam. Malaikat yang sujud tadi, depa panggung kepala depa duduk, depa jawab salam Nabi kita, baru depa sujud balik sambung. Itu different Nabi kita. Yang ni otai ni. Dia bukan duk abang kata Nabi Muhammad ni dia Nabi. Dia bukan boleh duk cerita lagu tu. Nama dia tak sebut, semayang tak sah. Nama dia tak sebut, jenazah tak boleh nak semayang. Nama dia tak sebut, syahadah tak laku tau. Bukan jalan-jalan orang. Kena kenai nama tu masa dalam kubur. Sebut nama salah, pai. Betul tak betul? Ni different. Lepas tu, apa sambung tadi? Balik tu, buat kesimpulan apa atas ni? Malaikat sujud 2 kali. Kan? Lepas tu langit ke-4. Malaikat tahiyat. Langit ke-5, malaikat puji Allah, tasbih, takbir sampai atas dekat la ilaha illallah, sampailah atas. Maka ulama kata apa? 2 rakaat sembahyang umat Nabi Muhammad menyamai amalan 7 petala langit malaikat. Kitab Muniyah yang cakap. Kan saya cakap.
Amalan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan mayang sunat sekali lagi lepas Isyak, kita semayang Isyak lagi, habis 2 rakaat. Isyak tu salah, Isyak 4 rakaat, kira banyak dah tu. Ambil 2 rakaat ba'da Isyak. Tuan-tuan semayang 2 rakaat ba'da Isyak, sama dengan amalan 7 petala langit malaikat. Pasal tu, manusia ni dia, iman dia boleh potong malaikat. Tu para wali Allah semua tu, potong malaikat. Pasal apa? 2 rakaat depa saja sama dengan 7 petala langit malaikat. Pasal apa jumpa Isra' Mi'raj lu baru nisfu Sya'ban baru Ramadan? Supaya bulan Ramadan paling banyak 2 rakaat kita nak buat. Tak dengar serta ni, dia jadi tersyok nak main tarawih. 8 kot. Nampak tak? Boleh faham tak? Kita kalau faham ni, 20 balon. Betul tak betul? Itu cerita dia. Dan kita tak boleh nak dapat yang ni kalau kita tak lalu Sya'ban. Apa dia? Bulan yang suruh kita selawat. Bulan Sya'ban, salah satu perintah yang turun dalam bulan Sya'ban, tidak pada bulan lain, tidak pada ayat-ayat Quran yang lain. Ayat khutbah Jumaat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima tu turun bulan Sya'ban. Sebab tu ulama kata, siapa yang dah tak puasa daripada awal Sya'ban tadi, semalam dah nisfu Sya'ban, hari ni dah masuk lepas nisfu Sya'ban, kita tak digalakkan puasa dah sebab takut sekali kita tak boleh puasa Ramadan. Memang tak digalakkan untuk kita puasa. Habis nak buat apa? Selawat banyak-banyak. Siapa yang dah duduk puasa, dia boleh teruskan puasa. Siapa yang tak pernah puasa langsung sehari pun dalam bulan Sya'ban, dia tak digalakkan kecuali puasa fardu tu, puasa qada. Kecuali yang tu. Hak kita puasa-puasa sunat ni tak ada, tak boleh lah. Sebab takut sekali lagi gastrik lah apa semua, fardu tak boleh nak buat. Jadi nak buat apa? Selawat. Ulama sebut. Hari ni saya ajak tuan-tuan satu selawat sebagai penutup. Tuan-tuan buat yang ni, amalkan yang ni, insya-Allah. Apa selawat dia? Saya baca, tuan-tuan ikut. Dengar dulu, jangan buat lagi. Allahumma salli ala, boleh kata imam? Sayyidina Muhammad. Dengar lagi sekali, saya ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, boleh? Senang? Okey. Boleh ikut tak? Senang. Okey, kita cuba. Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya baca, tuan-tuan ikut. Okey, jangan baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, boleh. Nampak macam confident tu. Tuan-tuan boleh jalan sendiri tak? Try tengok. Ke baru sekali dia tak boleh. Dia kena 2-3 kali. Okay, lagi sekali lah. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, hari ni pecah rekod. Selawat pakai tangan. OKU. Cara selawat OKU pakai tangan hari ni dengan saya. Seumur hidup tuan-tuan baca ayat Quran saja. Hari ni tuan-tuan buktikan dia. Apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Malam ni akan jadi saksi. Tuhan, tangan aku biasa selawat kepada Sayyidil Wujud. Jangan tinggal kami daripada dapat syafaat. Saya ajak tuan-tuan, tuan-tuan ikut saya. Tangan anggota tubuh tuan-tuan akan selawat pada Nabi. Macam mana? Tengok saya buat dulu. Tengok dulu, observe dulu. Allahumma. Nampak? So kalau kata Allah, Allahumma, boleh dapat? Salli ala. Tarik mai duduk dekat. Salli ala
Sayyidina. Nampak? Sayyidina. Bukan logo tu. Dia Sayyidina. Boleh dapat Muhammad. Muhammad bahasa OKU dia macam ni. Muhammad. Dia kena pilih logo tu. Muhammad. Logo tu tapi saya minta izin dengan orang OKU. Saya tanya, boleh tak kalau pi logo tu tapi nak main tang sini? Boleh tak? Dia kata, boleh lah. Yang ni kira boleh reka. Dia kata, orang OKU dia ada style dia. Jadi, kalau kita nak buat, boleh. Dia kata tak ada masalah. So, kita buat ikut Ustaz Nizam. Arifin Al-Banjari, Ustaz Nizam, kita buat Muhammad macam itu. Boleh no? Boleh no? Okey. Tuan-tuan, saya buat lagi sekali, tuan-tuan observe lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh buat? Boleh juga Kita cuba sama-sama. Okey, start. 1, 2. Allah. Saya buat dulu, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali dah tu selawat tu. Baik, lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya seorang. Wahai Allah, dengarkanlah seruan kami, cinta Rasulullah. Tempatkan kami di syurga Firdausi, berjiran sama Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya. Kami rindu, kami cinta kepada Nabi, pengubat jiwa. Bapa-bapa rindu Nabi, ibu-ibu rindu Nabi, kakak-kakak rindu Nabi, abang-abang rindu Nabi, Tok Imam juga rindu Nabi, EJK Masjid rindu Nabi, semua yang hadir rindu Nabi. Selit sikitlah. Ustaz Don juga rindu Nabi. Ramai-ramai semua. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi sallallahu alaihi. Terima kasih tuan-tuan. Semoga Allah berkati tuan-tuan, berikan kita peluang untuk jumpa bulan Ramadan. Jadikan tuan-tuan semua idola kepada Rasulullah, supaya nanti masuk Ramadan semua boleh pulun elok-elok. Sebab tahu pasal apa kita kena semayang, pasal apa Ramadan banyak semayang, pasal nak pulun cerita kita tadi. Boleh nah? Saya harap dengan cerita saya tadi, ibrah Isra' Mi'raj, ibrah semayang dan sebagainya, dapat saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, yang memang tak ada apa kerdil sangat ni, hanya pada Allah jua tempat kita kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.